Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun, beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sakinah, ketenangan buat kita semua, dan dianugerahkan kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam kita sama-sama menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berusaha untuk memupuk rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat selawat yang dipanjatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya kepada kita semua, insyaAllah, dan dianugerahkan kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama kita selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk orang-orang Quraisy mengancam Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana wakil daripada kalangan Quraisy, iaitulah Abdullah bin Rabi'ah dan juga Amru bin Al-As, yang pada saat ketika itu belum lagi memeluk agama Islam, gagal rancangan mereka untuk membawa orang-orang Islam di bumi Habasyah untuk pulang ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Jadi lemah sudahlah usaha orang-orang musyrikin dan perancangan mereka juga gagal. Satu demi satu rancangan yang mereka lakukan itu gagal. Mereka menyedari bahawa mereka tidak dapat melebarkan tekanan melainkan dalam batasan kekuasaan yang mereka ada. Jadi mereka berpendapat bahawa untuk menyelesaikan kemelut ini adalah tidak mungkin kecuali hanya saja dengan menghalang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total daripada menjalankan dakwah.
Ibarat katanya, kalau Nabi SAW masih lagi dapat meneruskan misi dakwah, maka demikian juga para sahabat baginda ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Kalau Nabi ada, sahabat-sahabat akan meneruskan dakwah. Jadi tak dapat tidak mereka melihat yang perlu dihapuskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total, yakni dakwahnya. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Abu Talib. Bahkan Abu Talib ini adalah merupakan bukan sekadar bapa saudara Nabi, tapi dia adalah pimpinan Quraisy. Pimpinan Quraisy yang paling disegani oleh kalangan mereka. Jadi mereka pada saat ketika ini mengambil langkah yang pertama untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada meneruskan dakwahnya, iaitulah dengan cara mereka bertemu Abu Talib. Ibarat katanya mereka jumpa secara rasmi. Yang ini berlaku 2 kali pertemuan. Dan pertemuan ini adalah pertemuan mereka mengancam Abu Talib. Ancaman yang mereka lakukan ini ancaman yang lebih berat. Sebab sebelum daripada peristiwa ini ada beberapa kali mereka bertemu dengan Abu Talib. Akan tetapi Abu Talib senantiasa sahaja menyebelahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak panggil pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat katanya selesai awal, orang-orang Quraisy tak boleh buat apa-apa, angkat tangan bila Abu Talib menyebelahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kali ini pembesar Quraisy itu datang berjumpa dengan Abu Talib dengan ancaman yang lebih keras. Kata mereka, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau seorang tua dan terhormat serta mempunyai kedudukan di kalangan kami. Kami telah meminta engkau menghalang anak saudaramu, tetapi engkau tidak menghalangnya. Demi Allah, kami sudah tidak tahan lagi membiarkan nenek moyang kami dicaci dihina. Akal fikiran kami diperbodohkan dan Tuhan-Tuhan kami diaibkan. Melainkan engkau sanggup menghalangnya, atau kalau tidak, biarkan kami menyelesaikannya sehingga binasa salah satu daripada 2 pihak." Bila disebutkan yang terakhir, maknanya mereka pada saat ni, kali ini sanggup. Kalau berlaku apa-apa pun, hatta walaupun berperang pun mereka sanggup demi untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ancaman ini sebenarnya amat berat untuk Abu Talib. Maknanya mereka kali ini sanggup mati. Sanggup maknanya hatta tergadai nyawa sekalipun, hatta sampai tahap berperang sekalipun, mereka sanggup nak menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sememangnya ancaman ini berat, lebih-lebih lagi kepada Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy. Mana mungkin dia mahu daripada kalangan mereka ini bergaduh ataupun berperang antara sesama mereka. Mana mungkin seorang pemimpin nak daripada kalangan kaumnya berperang antara sesama mereka. Lalu pada saat ketika ini, kali ini dia menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ancaman yang dilontarkan, yang diberikan oleh orang-orang Quraisy teramat berat. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ni banyak kali orang Quraisy jumpa tapi tak panggil pun Nabi. Ibarat katanya saya terlawan. Tapi yang kali ini dia jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ancaman yang sangat berat. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku. Mereka mengatakan begini. Ancaman sebagaimana yang disebutkan di awal tadi.
maka tolonglah selamatkan diriku dan dirimu. Janganlah engkau bebankan kepadaku urusan yang aku tidak terdaya. Selesai Abu Talib menyatakan sedemikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkakan Abu Talib ini, yakni bapa saudaranya ini, sudah tidak mahu untuk melindunginya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib maknanya pada tahap kemuncaknya, tak boleh lagi nak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat, ni maknanya walau apa kan, badai melanda ke, walaupun tak ada orang nak lindung ke sebagainya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpegang teguh dengan jalan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah ciri-ciri kan, tanda-tanda orang-orang yang benar ikhlas dalam melaksanakan kerja dakwah. Apa sahaja cabaran, memang ianya bukan menjadi penghalang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mafhumnya, wahai bapa saudaraku, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kanan dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan kemenangannya, atau aku terkorban di jalannya, nescaya aku tidak akan meninggalkannya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan bangun. Subhanallah. Sememangnya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, itulah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat katanya, maknanya kalaulah mereka meletakkan matahari sebelah kananku kan, begitu juga bulan di sebelah kiriku, maknanya apa sahajalah, walaupun apa sahaja rintangan yang melanda sebesar mana pun kan. Kalau orang Melayu ada, wallahu alam, satu lirik lagu kan, walaupun lautan api sanggup kurunangi, contohlah lagu cinta, tapi bila terancam dia ambil lari juga kan. Sama jugalah ada orang, minta maaf sebutlah tuan-tuan kan, sebahagian ahli politik bila time undi ataupun time campaign, subhanallah, saya sanggup mati demi parti ini, contohnya lah, sanggup mati, sanggup demi apa sahaja. Tapi bila sampai time ujinya, tuan-tuan, ujiannya lompat juga. Itu kadang-kadang yang menjadi masalah daripada kalangan kita. Lidahnya kan, apa yang keluar daripada lidahnya belum tentu itulah dirinya, belum tentu itu daripada hatinya. Kadang-kadang ucap lain, buat lain. Itu yang banyak berlaku. Janji manis di mulut ni memang ramai, kata-kata ni kadang-kadang berdentum-dentum, tuan-tuan. Tapi bila time, masa untuk melaksanakannya, yang ni ramai yang teruji. Wal'iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Bahkan kadang-kadang kita kata boleh percaya, boleh percaya dengan berapi-rapi, cakap begitu ini sebagainya. Tapi berbanding, berbeza dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ini dia qudwatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik untuk sama-sama kita ikuti. Nabi SAW, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya lebih daripada apa yang diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan kerja dakwah ni, memang Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Walaupun apa sahaja ribut badai, ujian yang melanda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta nak dibunuh, ada beberapa kali
peristiwa Nabi SAW hendak dibunuh di Mekah lagi, bukan kat Madinah, di Mekah lagi. Beberapa kali peristiwa Rasulullah SAW nak dibunuh. Selepas daripada tajuk yang kita bincangkan ini ibarat katanya mereka nak bunuh Nabi tapi secara rasmi. Nanti bila dah gagal, mereka usaha pula dengan cara yang tidak rasmi. Antaranya Abu Jahal yang ambil batu nak ketuk kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Begitu juga dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dia pijak di tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Bukan pijak terpijak. Kita kadang-kadang pernah juga mengalami terpijak masa sujud dekat depan Kaabah, sujud dekat Hijr Ismail. Mungkin ada sebahagian tuan-tuan ada pengalaman tu terpijak. Itu pun rasa terseksa lah, sakit dah kepala kita. Yang ini memang pijak, dihenyak-henyak je kepala Nabi. Memang tujuan ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir tersembur biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian cabaran, tuan-tuan. Tetapi tidak pernah barang sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berputus asa untuk menjalankan misi dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini qudwah, tuan-tuan. Ini qudwah. Sebagaimana yang diungkapkan dan diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, supaya aku meninggalkan urusan ini, sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan kemenangannya, atau aku terkorban di jalannya, nescaya aku tidak akan meninggalkannya, yakni dakwah jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dakwah ini adalah satu urusan yang paling mulia di sisi Allah. Mahal, tuan-tuan. Kerja dakwah ni dia memang kerja yang sangat mahal. Pahalanya memang besar bagi mereka yang menjalankan kerja dakwah. Batu Nabi SAW tak mudah-mudah aja nak tinggalkan. Sepanjang kehidupan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi SAW menjalankan kerja dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerja ni memang kerja yang berat, tapi mahal lah. Biasalah benda yang berat, pahalanya pun sesuai dengan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Kemudian Nabi SAW menangis dan bangun, sebab berat apa yang diungkapkan Nabi SAW. Nabi SAW pun bangun, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beredar. Bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak enjak lah, ibarat sebutnya, maknanya tak berganjak dengan pendirian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Talib dah bagi kata dua jugalah. Jadi Abu Talib pun panggil balik Nabi. Abu Talib panggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pun tampil semula di hadapan Abu Talib. Maka Abu Talib pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, katakanlah apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada sesiapa pun buat selama-lamanya. Kemudian beliau pun bersyair, terjemahan syair tersebut, demi Allah, mereka semua tak akan dapat mencapaimu kecuali setelah aku bersemadi di dalam tanah. Jalankan urusanmu, tidak ada celanya terhadapmu, gembira dan tenteramlah dirimu. Jadi apabila orang-orang Quraisy mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi menjalankan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada hari sebelumnya mereka dah jumpa dengan Abu Talib, dah bagi kata dua dah, kata-kata yang memang ancamannya sungguh berat. Ibarat kata orang lain memang takkan buat dah. Tapi tengok-tengok besok hari Nabi sallallahu alaihi wasallam
masih lagi menjalankan dakwah, maka tahulah mereka bahawasanya Abu Talib tetap juga memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedar bahawa Abu Talib bersedia untuk berpatah arang dan berkerat rotan dengan mereka. Lantas mereka pun pergi sekali lagi, pertemuan untuk kali yang kedua. Dan kali ini mereka membawa seorang anak muda yang hebat, yang tampan, kancak, gagah, berani. Semua ciri-ciri kelakian tu ada pada seorang, namanya Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia adalah merupakan adik ataupun saudara kepada Sayyidina Khalid ibn Al-Walid. Memang ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah memang seorang yang sangat berani. Kisah Al-Walid bin Al-Mughirah ni, tuan-tuan, iaitulah saat nak dibina semula Kaabah. Orang Quraisy ni nak runtuhkan Kaabah, nak runtuhkan untuk membina semula. Masa tu semua takut, tak ada seorang pun berani. Tapi tampil Al-Walid bin Al-Mughirah, dialah orang yang pertama. Maknanya memang keturunan berani. Anaknya iaitulah Khalid ibn Walid, dan adiknya Khalid ibn Walid namanya Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Maknanya package seorang anak muda lelaki semua ada pada Ammarah bin Al-Walid. Dibawanya Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Seraya dia berkata kepada Abu Talib, orang Quraisy pun kata kepada Abu Talib, sesungguhnya anak muda ini adalah yang paling mulia dan paling tampan di kalangan Quraisy. Ambillah dia, nanti kamu dapat menggunakan kebijaksanaan dan mendapat bantuan. Jadikanlah dia sebagai anakmu dan serahkan anak saudaramu yang menyanggahi agama kamu dan agama nenek moyang kamu, serta memecah belahkan kesatuan kaummu dan memperbodohkan mereka. Biarkan kami membunuhnya, seorang lelaki gantinya dengan seorang lelaki. Maknanya kali ini cadangan mereka nak tukar, buat pertukaran. Bawa seorang anak muda yang gagah, tampan, berani sebagainya, nak ditukarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ni kamu jaga, jadikan dia, gunakan dia, manfaatkan dia. Nabi SAW bagi tukar, mai sini kami bunuh. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lah ada anak, kalau mungkin yang ada cucu sebagai contohnya, ada orang nak tukarkan cucu kita tu ataupun anak kita. Kalau saya lah anak lah, anak. Ada orang nak tukarkan anak kita itu dengan seorang budak yang comel, yang handsome, yang bijaksana, pandai, petah sebagainya, nak tukar dengan anak kita. Anak kita mungkin tak adalah macam tu, tak adalah package ni lengkap macam tu, tapi nak minta tukar. Dan anak kita itu diserahkan kepada dia untuk dibunuh, manakala anak dia diserahkan kepada kita, dijadikan sebagai anak angkat kita. Agak-agaklah tuan-tuan, ini satu pertanyaan anak. Agak-agak tuan-tuan terima tidak dengan tawaran tersebut kalau ianya berlaku kepada cucu tuan-tuan sekalian? Nak minta tukar dengan yang lebih handsome, baik, pandai sebagainya lah package dengan cucu tuan-tuan. Jawapannya, yang ni semua boleh jawab lah kot. Anak kita lah. Dah nama pun anak kita, dah nama pun cucu kita, darah daging kita lah. Biarlah bagaimana rupanya sekalipun, dia tetap anak kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala campakkan, nak kata ajaibnya, kasih sayang tu luar biasa tuan-tuan. Kasih sayang seorang ayah, ibu, datuk, nenek,
kepada darah daging dia luar biasa. Allah Taala campakkan. Dia punya sayang itu subhanallah. Memang tak samalah sayang dengan kepada orang lain. Kasih yang Allah SWT campakkan itu. Sebab tu kasih seorang ibu dan juga ayah, terutamanya ibu kepada anaknya, kasihnya itu memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Kalau kasih kepada kekasih, yang ni kadang-kadang ramai yang tu yang kita sebut awal tadi tu, kadang-kadang manis di mulut je, belum tentu lagi kan, mulut manis tu ramai kan, itu yang lautan api sanggup kurunangi. Sebab apa? Manis di mulut, tapi hati belum tentu, hatinya belum tentu lagi. Akan tetapi kasihnya ibu, kasihnya ayah kepada anak, yang ini memang tidak perlu dipersoalkan lagi. Memang kompom. Sayangnya memang sayang lah. Kalau ada yang tak sayang, memang pelik punya ayah. Kalau ada ibu yang tak sayang anak, memang pelik punya ibu. Sebab kasih sayang itu memang luar biasa, anugerah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihnya ibu dan juga kasihnya ayah. Sanggup mereka ni melakukan apa sahaja demi anak. Subhanallah. Itu tanda kasih. Bahkan sanggup berkorban untuk anak. Tu yang ada kes kan, anak nak dilanggar, ibu dia jadi macam pelindung. Subhanallah, ibu meninggal dunia. Sanggup, maknanya korbankan nyawanya demi anak. Sebab apa? Memang itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih ibu kepada si anak. Hatta sanggup dia menggadaikan nyawanya kerana kasih kepada anak. Jadi apa yang berlaku kepada kisah Nabi SAW? Nabi SAW ni memang dijaga oleh Abu Talib sejak daripada usia 8 tahun. Semenjak daripada ketiadaan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang wasiatkan supaya Abu Talib ni menjaga dan melindungi Nabi SAW. Dipanggil sekalian anak-anak dia. Sebab Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW ni teramat sayang kepada cucundernya. Yang tiada ayah, tiada ibu, kemudian baru nak bermanja dengan datuk, tiba-tiba datuk pula nak dekat sampai hajat, panggil Abdul Muttalib, panggil semua anak-anak. Maka dia berwasiat yang bahawasanya menjaga Nabi SAW itu adalah Abu Talib. Tahu dia mana dalam ramai-ramai itu yang layak dan yang sepatutnya menjaga Nabi, Abu Talib. Diwasiatkan kepada Abu Talib, tidak diwasiatkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab pun anak ada juga, tapi dia tahu Abu Lahab ni lain macam punya orang. Tak diwasiatkan kepada Abu Lahab, wasiat kepada Abu Talib. Sememangnya itulah pilihan yang terbaik yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Sebab Abu Talib dia jaga Nabi sejak daripada usia 8 tahun tu sampailah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, senantiasa dia melindungi Nabi. Memang kasih sayangnya melebihi kasih seorang ayah kepada anak. Luar biasa. Kasihnya Abu Talib ni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Talib, demi Allah, ini tidak boleh berlaku sama sekali. Tak mungkin. Mana mungkin ini cadangan, kata Abu Talib. Kemudian Al-Mut'im bin Adi bin Naufal minta maaf. Lalu Abu Talib berkata, demi Allah, alangkah buruknya tawaran kamu. Adakah kamu hendak memberikan kepadaku anak kamu supaya aku memberinya makan bagi pihak kamu, kemudian aku serahkan anakku supaya kamu membunuhnya? Demi Allah, ini tidak boleh berlaku sama sekali. Memang takkan pernah berlaku. Cadangan ni ibarat kata dengan bahasa kasarnya tuan-tuan, cadangan yang bodoh lah, cadangan bodoh yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, demi Allah, wahai Abu Talib, kaummu telah melakukan yang adil untukmu. Mereka berusaha keras untuk melepaskanmu daripada apa yang engkau tidak suka. Tapi sayangnya aku melihat engkau
sama sekali tidak akan menerima daripada mereka apa sahaja. Maka Abu Talib berkata, demi Allah kamu tidak berlaku adil kepadaku, tetapi kamu berpakat supaya aku tidak memberikan perlindungan dan supaya kaum ini menentang aku. Justru itu buatlah apa yang kamu suka. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 2 kali pertemuan, 2 kali gagal orang-orang Quraisy untuk mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber-sumber sejarah tidak menyebutkan bila berlakunya 2 pertemuan ini, tetapi melalui pengamatan yang berdasarkan tanda dan bukti-bukti yang lain menunjukkan bahawa ianya terjadi pada pertengahan tahun ke-6 kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarak masa antara 2 pertemuan itu tidaklah terlalu lama. Maka bila gagal untuk 2 kali pertemuan ini, maka timbullah idea yang jahat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lebih, dengan cara yang kita sebut tadi tidak rasmi, cara di luar batasan, luar kotak dan sebagainya. Yang ini insya-Allah ada kesempatan untuk masa yang akan datang kita akan cuba sambung lagi peristiwa-peristiwa, cabaran-cabaran yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan juga kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.